Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita dalam video ulang kaji UPKK subjek sirah. Kali ini pada bahagian B. Dalam video yang lepas kita dah bincang berkaitan dengan bahagian A. Ini adalah sirah bahagian B yang mana bentuk soalannya adalah berbentuk subjektif dan ada juga soalan yang petikan. Okey, so kita tengok soalan 1. Okey, soalan 1, 10 markah. Okey, arahannya baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okey, kita baca petikannya. Isra' ialah perjalanan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okey. Mi'raj ialah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, iaitu ke langit yang tinggi. Okey. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab, setahun sebelum hijrah bersamaan 621 Masihi. Sebelum peristiwa tersebut, dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibelah oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Okey. Untuk disucikan hati baginda dengan air Zam-Zam bagi membuang ketulan hitam. Okey. Kemudian diisi dengan ilmu dan iman ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita tengok soalannya. Okay, soalan dia tanya apakah pengertian Isra'? Okey. Apakah pengertian Isra'? Okey, dalam ni dia dah dalam petikan tadi dah ada. Okey, kat sini. Isra' ialah perjalanan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okey, so kita tulis balik. Okey, Isra' ialah perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram kita sama kat bawah sikit, ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okey. Isra' ialah perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okay, kemudian soalan kedua, dia tanya bilakah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj? Okey, bilakah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj? So kalau kita tengok dalam petikan tadi, dia kata peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab setahun sebelum hijrah bersamaan 621 Masihi.
Okey, kita tulis balik. Okey, peristiwa peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab setahun sebelum hijrah bersamaan 621 Masihi. Okey. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab setahun sebelum hijrah bersamaan 621 Masihi. Okay. Kemudian soalan ketiga. Tulis dua nama malaikat yang membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok balik dalam petikan. Okey, sebelum peristiwa tersebut dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Okay, so kita tulis balik. Okay, nama malaikat yang membelah dada Rasulullah ialah yang pertama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Okey. Okay, seterusnya soalan keempat. Apakah tujuan pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, kita tengok balik dalam petikan. Kat mana boleh ambil? Okey, dibelah oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk disucikan hati baginda dengan air Zam-Zam bagi membuang ketulan hitam. Okey. So yang ni kita boleh tulis pada jawapan soalan yang keempat. Dia tanya, apakah tujuan pembelahan dada Rasulullah? Jawapannya untuk disucikan untuk disucikan hati baginda dengan air Zam-Zam bagi membuang ketulan hitam.
Okay, apakah tujuan pembelahan dada Rasulullah? Untuk disucikan hati baginda dengan air zam-zam bagi membuang ketulan hitam. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Okey. Soalan kelima dia tanya, apakah dua perkara yang diisi oleh malaikat ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So, kita tengok balik apa yang diisi oleh malaikat. Okey, kemudian diisi dengan ilmu dan iman ke dalam dada Rasulullah. Okay, so kat sini dua perkara yang diisi oleh malaikat ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Okey. Seterusnya soalan 2. Soalan 2, arahan soalannya adalah jawab soalan di bawah. Okey. Soalan 1, tulis dua bahagian mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dua bahagian mukjizat. Yang pertama, mukjizat tak ada titik lah. Mula semula. Okey. Mukjizat hissi. Dan yang kedua, mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi. Okay, dua bahagian mukjizat iaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Okay, mukjizat hissi ni mukjizat yang dapat dilihat oleh panca indera. Maksudnya semasa mukjizat tu berlaku, ada orang lain yang boleh nampak kejadian tu berlaku pada Rasulullah. Contohnya keluar air daripada celahan jari. Itu disaksikan oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah juga diberi mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ni yang tidak dapat dilihat, seperti Al-Quran dan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu hanya Rasulullah sahaja yang mengalaminya. Okey, kemudian soalan kedua, nyatakan dua peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Nyatakan dua peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Okey, antaranya ialah perang Badar. Yang kedua, pembukaan kota Mekah. Dan kita boleh tulis juga peristiwa nuzul Al-Quran. Okey. Seterusnya soalan ketiga. Okay. Perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyriki Mekah. Apa? Okey, ini berkaitan dengan perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyriki Mekah. Okay, soalan 3 ni dia ada dua, alif dan ba, berkaitan dengan satu perjanjian, iaitu soalannya, namakan perjanjian berkaitan dengan penyataan di atas. Okey, apa nama perjanjian tu? Jawapannya ialah perjanjian Hudaibiyah. Okey, Hudaibiyah. Oh, salah aja.
Perjanjian Hudaibiyah. Okey. Kemudian soalan kedua, bilakah berlaku perjanjian ini? Okey, bilakah tarikh berlakunya perjanjian Hudaibiyah? Jawapannya ialah bulan Zulqa'dah. Okay, bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah. Ataupun pada bulan Mac 628 Masihi. Okey. Kemudian soalan seterusnya ialah soalan nombor 4. Okey. Senaraikan dua langkah membentuk perundangan Islam Piagam Madinah. Apa yang Rasulullah buat dalam membentuk perundangan Islam? Yang pertama, Rasulullah membina masjid sebagai tempat pentadbiran, pusat kemasyarakatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Okey. Kemudian soalan yang kelima, nyatakan dua sumber hukum perundangan Islam. Okey, hukum perundangan Islam adalah sumber hukumnya adalah Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Seterusnya soalan 3, 10 markah. Satu lagi soalan berbentuk petikan. Arahannya baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okey, kita baca petikannya. Pada tahun ke-13 kerasulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Okay. Pada hari Isnin 7 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Baginda menetap selama 4 hari di Quba. Di situlah baginda mendirikan Masjid Quba dan baginda bersembahyang di dalamnya. Okay. Masjid ini didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan umat Islam secara bergotong royong. Okay. So soalan 1. Okay. Soalan 1 dia tanya, bilakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah untuk berhijrah ke Madinah? Okay, jawapannya pada tahun ke-13 kerasulan. Okay, pada tahun ke-13 kerasulan. Okay, kita tulis. Pada tahun ke-13 kerasulan. Okey. Seterusnya soalan 2, bilakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba? Okey, bilakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba? Jawapannya ialah pada hari Isnin 7 Rabiul Awal. Okey, so kita tulis balik. Pada hari Isnin 7 Rabiul Awal.
7 Rabiul Awal. Okey. Seterusnya, apa soalan dia? Dia tanya soalan 3 ni, dia tanya berapa lamakah baginda menetap di Quba? So berapa lama Rasulullah menetap di Quba? Jawapannya ada ada kat sini. Baginda menetap selama 4 hari di Quba. Okey. So kita tulis balik. Okey, berapa lamakah baginda menetap di Quba? Kita boleh tulis selama 4 hari. Selama 4 hari. Kemudian soalan yang keempat ni, dia tanya, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Quba? Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Quba? Apa yang Rasulullah buat? Di situlah baginda mendirikan Masjid Quba. Okey, so kita tulis balik. Okey. Mendirikan Masjid Quba. Okey. Kemudian soalan yang kelima, bersama siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid? Kat sini kita tengok balik. Bersama-sama dengan umat Islam. Bersama-sama dengan umat Islam. So kita tulis balik jawapan dia kat soalan yang kelima. Rasulullah membina masjid bersama-sama umat Islam. Okey. Seterusnya soalan 4. Soalan 4, arahan soalannya jawab semua soalan. 4.1, tulis 3 nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling senang kita hafal je lah nama-nama Khulafa Ar-Rashidin. Yang pertama kita tulis Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua Saidina Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga kita tulis Saidina Utsman bin Affan. Ataupun boleh tambah lagi Saidina Ali bin Abi Talib, ataupun Bilal bin Rabah, ataupun Zaid bin Harisah, ataupun siapa lagi, Salman Al-Farisi. Apa-apa sahaja nama-nama, mana-mana nama-nama sahabat yang awak ingat boleh ditulis. Sebab dia minta 3 nama sahabat Rasulullah. Seterusnya soalan yang kedua, tulis bahagian jihad beserta contoh. Tulis bahagian jihad beserta contoh. Yang pertama kita boleh tulis jihad, jihad akbar ataupun jihad besar. Contohnya melawan hawa nafsu.
melawan hawa nafsu. Ataupun boleh tulis contoh dia, solat di awal waktu. Kemudian yang kedua, jihad asghar. Jihad asghar ataupun jihad kecil, contohnya mempertahankan negara, berperang mempertahankan negara, ataupun contoh dia lagi belajar, ataupun ibu melahirkan anak, itu jihad asghar. Soalan seterusnya, soalan 3. Tulis 2 peranan masjid pada zaman Rasulullah. Peranan masjid pada zaman Rasulullah adalah, kita boleh tulis pusat perundangan, ataupun pusat pendidikan, ataupun kita boleh tulis lagi pusat kemasyarakatan, pusat kemasyarakatan, ataupun pusat ibadah. Seterusnya soalan 4. Rasulullah SAW hanya mengerjakan haji 1 kali sahaja. Soalannya, apakah nama haji yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW? So kat sini kita boleh tulis Hajjatul Wada ataupun Haji Wida. Apakah sebab baginda mengerjakan haji sekali sahaja? Yang kat sini ni soal jawapan dia agak fleksibel, tapi antaranya kita boleh tulis kerana kesulitan, kerana kesulitan untuk mengerjakan haji. Ataupun awak boleh tulis sebab baginda mengerjakan sekali sahaja ni, sebab apa ya? Kerana dihalang oleh musyriki Mekah. Kalau tak, mungkin Nabi boleh buat banyak kali, tapi akibat dihalang ataupun kesulitan untuk mengerjakan haji ni, Rasulullah buat sekali sahaja. Dan kita boleh juga tulis macam mana ayat dia. Sebab tu rukun Islam yang kelima, menunaikan haji itu adalah wajib sekali, paling kurang sekali seumur hidup. Sebab tu Rasulullah pun buat yang sama. Seumur hidup Rasulullah pergi buat haji tu sekali je seumur hidup. Kemudian soalan kelima. Soalannya, siapakah khalifah pertama selepas Rasulullah SAW? Jawapannya adalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama selepas Rasulullah adalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian soalan yang terakhir, tulis
Okey, soalan terakhir, tulis dua nama bapa saudara Rasulullah. Okey, dua nama bapa saudara Rasulullah. Antaranya kita boleh tulis Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib ataupun Abu Talib ataupun Saidina Abbas. Okey, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Saidina Abbas pun bin Abdul Muttalib juga. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video ulang kaji UPKK subjek sirah dalam kita melihat bentuk-bentuk atau pengulang kaji bentuk-bentuk soalan pada sirah bahagian B. Okey, semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang untuk subjek-subjek yang lain. Okey, jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan awak yang lain supaya kita sama-sama mendapat manfaat. Okey, jumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.